أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نور الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب يسير ولا تعسير، رب تمم بالخير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dihormati Ayahanda Tuan Imam, Tuan Bilal yang bertugas, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, seterusnya tuan-tuan muslimin para jemaah, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar semuanya tuan-tuan? Sihat ke? Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita berniat iktikaf di dalam masjid. Mudah-mudahan keberadaan kita di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dicatat dan dikira sebagai salah satu daripada amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapat pahala dan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di atas limpah rahmat, kasih sayang, hidayah dan taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, maka kita dapat untuk bernafas lagi di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, untuk kita menumpang hidup di atas dunia ini, tempat yang sementara waktu sahaja kita datang, dan selepas daripada ini kita akan meninggalkan tempat yang nama dunia ini, kerana dunia bukanlah tempat tinggal kita, tetapi dunia adalah tempat untuk kita tinggal, dan tempat untuk kita kekal hidup selama-lamanya, iaitulah akhirat Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kita ditempatkan di dalam syurga ataupun di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillahi min zalik. Alhamdulillah tuan-tuan, kita juga syukur kepada Allah kerana Allah Ta'ala berikan kepada kita kesihatan yang sihat, kelapangan waktu dan masa untuk kita dapat meneruskan majlis ilmu kuliah maghrib bulanan untuk bulan yang ke-11, bulan November 2020, yang mana kuliah kita sepatutnya pada minggu lepas minggu lepas tetapi tak dapat dijalankan kerana kita masih berada dalam tempoh PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, dan hari ini pun masih lagi kita berada dalam tempoh PKPB ni, dan banyak masjid dan surau yang mengambil langkah menangguhkan dahulu buat sementara waktu majlis ilmu kuliah maghrib khususnya, dan juga kuliah subuh. Dan hari ini ada juga yang dah mula balik mula balik majlis ilmu
termasuklah masjid tuan-tuan ni. Ada yang stop terus bulan ni, mereka kata tangguh dulu, bulan 12 ni sambung balik ustaz. Tak apalah lagu macam mana pun kita tak kisah. Asalkan kita semua mengambil langkah berhati-hati dan berjaga-jaga untuk membendung penularan wabak penyakit COVID-19. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, Allah Ta'ala masih bagi peluang kepada kita untuk kita dapat mengoperasikan masjid kita, menjalankan majlis ilmu di dalam masjid kita ini. Mudah-mudahan apa yang Allah Ta'ala berikan ini kita dapat manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita tak mau lagi bila Allah Ta'ala tarik nikmat-nikmat yang dia telah berikan, tapi bila kita tak reti nak bersyukur, kita tak reti untuk menghargai nikmat yang Allah Ta'ala berikan, lalu Allah Ta'ala tarik nikmat-nikmat tersebut, maka kita tidak dapat untuk datang untuk solat berjemaah di antaranya, untuk majlis ilmu dan sebagainya yang lain. Jadi saya sebutlah tuan-tuan, apa yang ada hari ini adalah sebagai satu peluang, ruang dan kesempatan yang Allah Ta'ala beri untuk semua sebenarnya, bukan kata kita saja yang ada di dalam masjid malam ni, bahkan yang berada di luar sana, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melipat kali gandakan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan asbab daripada itu Allah Ta'ala akan mengangkat wabak penyakit COVID-19 ini daripada tempat kita, khususnya negeri Pulau Pinang. Jadi kita negeri Pulau Pinang ni masih dalam zon merah ke apa? Dia bukan kira negeri, dia kira daerah. SPS ni merah ke kuning ke hijau ke? Dia kata semua nak hijau lah ni. Yalah betul lah, semua nak hijau. Pasal zon hijau ni zon selamat, kan? Zon kuning separa selamat, dan zon merah berisiko, berbahaya. Saya tak pastilah yang semasa ataupun yang terkini ni zon SPS kita ni zon apa, tuan-tuan pun tak tahu. Kita pun jenis tak ambil kisah. Kuning kuning alhamdulillah. Jadi kalau kata kuning ni tak ada masalah sangatlah. Kita bolehlah teruskan program-program kita insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di kesempatan pertemuan kita pada malam ini saya nak buka mukadimah untuk menyentuh berkenaan dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita telah melepasi bulan Rabiul Awal, tapi nak sebut tentang Nabi ni tak perlu tunggu bulan Rabiul Awal. Bila-bila bulan pun kita boleh sebut tentang Nabi, untuk kita ingatkan diri kita yang kadang-kadang ini kita lupa kepada Nabi. Kita jauh, kita jadi lalai daripada ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama kata apa tuan-tuan? Ada dua perkara yang menyebabkan kita jadi jauh, jadi lalai dan lupa kepada Nabi. Yang pertamanya kata ulama, iaitu kerana kesibukan yang terlalu banyak, kesibukan dunia ni, urusan dunia ni yang terlampau banyak, sehingga kan kita jadi tak dah nak ingat kepada Nabi. Itu yang pertama. Yang keduanya kata ulama, sebab umat Nabi jadi jauh, lalai dan lupa kepada Nabi kerana terlalu banyaknya hiburan. Kita berada di dunia akhir zaman ni, tuan-tuan tengoklah. Allah Ta'ala uji kita dengan sibuk dunia ni lebih daripada sibuk dengan akhirat. Betul tak betul? Allah Ta'ala uji pula dunia akhir zaman ni dipenuhi dengan begitu banyak sekali hiburan-hiburan dalam televisyen, dalam radio. Tak cukup dengan itu, ditambah pula lagi dengan zaman yang serba canggih ni, wujudnya macam-macam aplikasi, media sosial di dalam gadget-gadget dalam handphone kita, telefon bimbit, telefon pintar kita. Tuan-tuan, dua ini tuan-tuan ingat, sebutlah kepada siapa pun. Kita ni kena sebut tentang Nabi
Kena selalu ingatkan, kerana dua perkara menyebabkan kita jadi lupa pada Nabi. Yang pertama kerana sibuk dengan dunia, dan yang keduanya pula kerana sibuk dengan banyak hiburan. Tuan-tuan dirahmati Allah. Lalu apa yang berlaku di akhir zaman ni, umat Nabi SAW bila jauh dengan Nabi SAW, tak ingat kepada Nabi, maka kata ulama, jauh di dalam sudut hati mereka itu ada perasaan cinta kepada Nabi SAW. Kita tanya diri kita, dalam hati kita, jiwa kita ni ada perasaan cinta pada Nabi ataupun tidak? Mungkin semua kita akan kata ada. Tetapi perasaan cinta kepada Nabi itu sejauh mana dan sebanyak mana? Di luar sana pun kalau kita tanya, ada tak perasaan cinta pada Nabi? Ada. Banyak mana? Sejauh mana? Kenapa ditanya sebegitu, tuan-tuan? Kerana kata ulama, di dalam hati kita, jiwa kita ini telah dipenuhi dengan perasaan cinta kepada selain daripada Allah dan selain daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita kata kita cinta kepada Nabi, berapa peratus? Daripada 100% tu berapa persen, tuan-tuan? Mungkin cinta itu kita telah berikan kepada ibu ayah kita, di antaranya kepada isteri kita, kepada anak-anak kita, kawan-kawan, macam-macam orang. Jadi Nabi, di mana kita letakkan cinta pada Nabi itu? Berapa persen? Berapa peratus? Ini yang perlu kita sebut. Kerana kata ulama, seseorang yang mengatakan cinta kepada Nabi SAW, hendaklah cinta kepada Nabi itu meliputi sepenuh perasaannya. Atau dalam maksud yang lain kita kata, daripada 100% itu maknanya 100% kita beri kepada Nabi. Tak boleh kita campur adukkan. Daripada 100% itu untuk Nabi sikit, untuk mak bapak sikit, untuk anak sikit, untuk bini sikit, untuk member sikit, untuk orang lain. Jadi dia dah bercampur dah, tuan-tuan. Sebab tu menjadi sukar untuk kita ingat kat Nabi ni. Bila sebut sekarang ni, kita ingat kat Nabi. Selagi kita keluar daripada masjid, habis kuliah, habis sembahyang Isyak, tengok ingatan kita pada Nabi dah mula hilang. Kita balik ke rumah lagi lah, kita dah mula ingat macam-macam perkara yang lain. Ini yang menjadi sebab kepada kita jadi jauh dengan Nabi juga sebenarnya. Jadi ulama kata, cinta pada Nabi tidak berbelah bahagi, sehingga kita sanggup untuk lakukan apa sahaja demi untuk membuktikan cinta kita kepada Nabi SAW. Ini penting. Bila dah ada, tuan-tuan, dalam hati kita ni 100% cinta pada Nabi, kita sanggup buat apa saja. Pengorbanan, susah payah, mujahadah, apa yang Nabi suruh buat, Allah Ta'ala suruh buat, kita sanggup buat. Pasal apa? Kerana kita cinta pada Allah, kita cinta pada Nabi SAW. Tapi kalau kita ni segan, masih ada sifat malah, masih ada halangan untuk nak buat apa yang disuruh oleh Allah, apa yang disuruh oleh Nabi, mungkin dikerana apa? Cinta kita itu belum benar lagi. Cinta kita kepada Allah di antaranya, dan cinta kita kepada Nabi SAW belum betul-betul ikhlas dan tulus. Ini yang disebut oleh para alim ulama. Jadi bila saya sebut mukadimah, tuan-tuan, makna ringkas, dan saya nak sebut 5 perkara, tuan-tuan, yang dikatakan oleh para alim ulama. Bagaimana kita nak buktikan cinta kita kepada Nabi SAW? Maka di sana banyak cara-cara, tanda-tanda untuk kita buktikan. Saya nak ambil 5 saja, tuan-tuan. Mungkin 5 ini merangkumi semua sekali. Wallahu a'lam. Kita nak buat semua, kita tak mampu. Tuan-tuan ingat ayat ni, tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Tok guru kita bagi 5, buat 5. Buat 5. Kalau ada boleh buat lebih pada 5, silakan. Kita mungkin tak mampu sebab kita ni lemah.
tak ada kekuatan sangat. Okey, jadi 5 tuan-tuan kata ulama. Yang pertamanya apa dia? Iaitu kita belajar menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belajar hidup sunnah Nabi. Nah, sunnah Nabi ni banyak. Ada sunnah yang kecil, ada sunnah yang besar. Daripada sunnah yang kecil pun banyak. Kalau sunnah yang besar pun banyak juga. Macam mana nak buat tu? Jadi kalau tak mampu buat yang besar, buat yang kecil. Yang besar, yang kecil ustaz kata banyak tadi ni. Pilihlah hak mana yang kita mampu. Nah. Boleh faham kot tuan-tuan no? Daripada banyak-banyak sunnah tadi, tengok hak mana padan dengan kita rasa kita mampu buat, kita boleh buat. Okey, itu kena belajar. Kalau kita tak belajar, kita takkan boleh buat. Kita tak boleh nak amal dalam hidup kita ni. Nah. Yang keduanya kata ulama, kita kena banyak solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kena banyak solawat tuan-tuan. Hari ni berapa banyak dah solawat kita pada Nabi? Sajalah nak tanya ni. Berapa dah? Bila tanya macam tu dia terkejut. Berapa dah? Ke ada ke tak ada ke? Ada kot no, ada. Dalam sembahyang kita ada sebut kan, kita baca doa kita sebut. Cuma berapa banyak dah? Kalau kita kira-kira tu ada berapa lah agak-agak 10 ada tak? 10 ada kot no. Ke ada yang tak sampai 10 pun tak ada. Payah kira tu. Kalau 10 pun tak ada. Jadi kalau kata 10 masih lagi sedikit, kita kena lipat kali gandakan solawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi banyak tuan-tuan, setiap hari itu bagi, kalau boleh kata ulama, mencecah sehingga 1000 solawat. Nah, rasa tak banyak tuan-tuan 1000 ni. Kita duduk sat, ambil tasbih, kita selawat Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Nah, pusing tasbih tu tuan-tuan, insya-Allah sedap-sedap tuan-tuan dah 1000. Nah, cuba kita buat tuan-tuan. Kerana apa? Kenapa perlu banyak selawat pada Nabi? Kerana Nabi SAW kata di dalam hadis, umat aku akan dapat bertemu dengan aku pada hari akhirat nanti. Iaitu siapakah mereka? Umat aku yang paling banyak selawat kepada aku. Jadi ulama kata kalau kita tak banyak selawat tuan-tuan dalam hari-hari kita ni, macam mana kita nak dapat bertemu dengan Nabi pada hari akhirat nanti? Cuba kita fikir tuan-tuan. Kita memang nak bertemu dengan Nabi ni, nak syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak apa lagi tuan-tuan? Nak minum air daripada telaga Kautsar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak masuk syurga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni tuan-tuan, sebelum kita nak cerita semua tu ni, kita nak jumpa Nabi dulu. Nak boleh jumpa ke tak boleh jumpa ni? Jadi kalau kita berkeinginan nak jumpa dengan Nabi, kita kena pastikan yang Nabi kata tadi, umat aku yang akan bertemu dengan aku pada hari akhirat nanti, siapakah mereka? Iaitu mereka yang paling banyak solawat pada aku. Hari ni kalau kita kata 10 pun tak ada ustaz, baru ada 10, Allah koman. Nah, ada orang tuan-tuan yang dia telah banyak solawat pada hari ini. Kalau esok nanti bila berkumpul di hari akhirat pada mahsyar Allah Ta'ala, mungkin mereka itu yang akan dapat bertemu dengan Nabi. Kita ni tuan-tuan di mana? Mungkin akan dapat jumpa tapi kendian, lambat. Nah, ataupun langsung tak jumpa. Wallahu a'lam. Ini penting yang kita kata solawat pada Nabi ni. Ringkas tuan-tuan. Nah, yang kedua, bagi banyak solawat pada Nabi. Jangan tunggu hari Jumaat. Hari-hari besok pun, hari lain selain pada hari Jumaat pun kita bagi ada solawat pada Nabi lah. InsyaAllah. Dan yang ketiganya ulama kata bukti cinta pada Nabi boleh kita tunjukkan, zahirkan. Nah, dengan cara bagaimana? Kita belajar, kita baca kitab-kitab yang cerita tentang Nabi, cerita tentang sirah Nabi, riwayat hidup Nabi SAW. Bagi ada tuan-tuan di rumah kita, beli satu di kedai kitab tu banyak tuan-tuan. Nah, tanya depa hak jual di kedai tu, tanya ada tak kitab cerita tentang Nabi. Depa recommend dah, pilih hak mana. Nak hak murah ke, hak mahal ke, hak tebal ke, hak nipis ke. Nah, hak huruf kecil ke, huruf besar ke. Nah, semua ada belakang. Patah Melayu kata apa, tak kenal maka tak cinta tuan-tuan.
Nah, kita nak kenal Nabi sehingga lahir perasaan cinta, kita kena baca cerita tentang Nabi. Daripada kisah itu akan cerita pengorbanan Nabi, susah payah Nabi, macam mana Nabi nak sampaikan agama ni, dakwah kepada orang bukan Islam, sehinggalah orang memeluk Islam. Dan hari ini Islam tu sampai kepada kita, nikmat Islam dan iman kita dapat nikmatinya dengan mudah sekali, dengan senang lenang, hasil pengorbanan orang-orang terdahulu daripada kita, di antaranya Nabi SAW dan para sahabat. Jadi kena baca tuan-tuan, cari satu kitab. Dan yang keempat, kata ulama, apa dia lagi tuan-tuan kita boleh buat? Tadi dah 3 lah. Yang keempat iaitu, kata ulama, banyakkan sembahyang sunat, banyakkan solat sunat. Penting ni tuan-tuan. Ada orang dia ambil hala balai sembahyang sunat, dia kata alah sunat ya pun. Siapa nak buat tak usah duk gaduh. Siapa buat boleh pahala, tak buat pahala tak ada, dosa pun tak dapat. Apa masalahnya? Ya, memang tak ada masalah, tapi orang yang tak buat amalan sunat ni rugi. Orang yang buat amalan sunat, ada buat amalan sunat, untung ke dia? Dia untung. Bahkan tuan-tuan, ada seorang sahabat Nabi SAW yang mana apabila Nabi tanya kepada dia, apa yang kau nak minta daripada aku? Adalah cerita dia panjang lah tuan-tuan. Nak ringkaskan, Nabi pernah tanya kepada seorang sahabat. Nabi tanya, apa yang kau nak minta daripada aku? Silakan kau minta lah. Apa boleh aku bagi, aku cuba tunaikan. Lalu dia kata, ya Rasulullah, aku tak nak minta apa-apa, cuma satu saja yang aku nak, iaitu aku mahu bersama-sama dengan engkau di dalam syurga Allah Ta'ala. Nabi kata, boleh, tapi syarat dia engkau cinta pada aku tak? Dia pun kata, ya Rasulullah, aku cinta padamu. Nabi kata, kamu akan bersama-sama dengan orang yang kamu cinta di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika kamu cinta kepada aku, kamu akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma Nabi kata, kamu nak bersama-sama dengan aku dalam syurga, kamu kena tolong diri kamu. Dia pun tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana saya nak tolong diri saya? Kamu tolong diri kamu dengan kamu memperbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam erti kata yang lain, sujud, memperbanyakkan sujud di sini iaitu banyakkanlah solat sunat. Kita sembahyang fardu ni hak 5 tu ya tuan-tuan, nak sujud banyak macam mana lagi? Jadi nak tambah banyak sujud, kena banyaklah kena tambah dengan sembahyang sunat, solat sunat. Faham tak? Tu dia tuan-tuan. Jadi bila kata solat sunat ni maknanya sunnah Nabi. Nabi begitu banyak sekali solat, di antaranya solat sunat lah. Solat fardu sama 5 waktu tu Nabi buat, cuma yang banyaknya Nabi banyak buat solat sunat. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima lah tuan-tuan, kata ulama, iaitu kita Allahumma salli ala Muhammad, pas sembahyang sunat, apa nama, lupa dah. Lupa dah tuan-tuan. Yang terakhir, yang kelima, kata ulama, Allahumma salli ala Muhammad. Yang pertama tadi sunnah Nabi, yang kedua salawat, yang ketiga sirah Nabi, yang keempat sembahyang sunat, dan yang kelimanya lupa dah. Allahumma salli ala Muhammad. Tak ingat dah yang kelima. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tak jumpa tak? Sekali jumpa kita sebut tuan-tuan yang kelima. Simpan dulu. Baik. Jadi itulah sedikit tuan-tuan muqaddimah kita malam ni kenaan dengan Maulidur Rasul yang kita sambut pada bulan yang lepas. Jadi tak salah kita sebut malam ni walaupun bukan berada di dalam bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan apa yang kita perkatakan ini menjadi bukti juga sebagai tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi insya-Allah tuan-tuan, malam ini kita akan sambung pembacaan kitab Ayyuhal Walad, iaitu kitab Wahai Anakku yang Tercinta,
daripada Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ataupun lebih dikenali dengan panggilan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita akan sambung membaca nasihat yang terkandung di dalam kitab ini, iaitu pada nasihat yang ke berapa kita sambung? Nasihat yang ketiga. Baik, nasihat yang ketiga. Kita berhenti kat mana bulan lepas? Muka surat 6. Baca sikit. Syair. Syair di dalam bahasa Parsi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Baik, syair di dalam bahasa Parsi. Itu saya tak baca dah tuan-tuan. Kita tengok terus kepada terjemahan dia. Terjemahan syair di dalam bahasa Parsi tersebut menyatakan, seandainya engkau menimbang 2000 kati arak, maka engkau tidak akan mabuk sehingga bila engkau meminumnya. Faham tuan-tuan apa maksud dia? Dia kata kalau ditimbangkan 2 kilo, 2 kati ni 2000. 2000 kati maknanya 2000 kilo. Apa dia? Arak. Arak ni iaitu minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni contoh tuan-tuan, dia buat contoh. Kalau ditimbangkan 2000 kilo arak, arak ini, maka adakah akan menyebabkan kita akan jadi mabuk apabila kita timbang dia? Timbang boleh mabuk tak tuan-tuan? Tak. Pasal apa? Pasal kita tak minum dia. Sebab tu dia kata sehingga bila engkau minum dia, baru akan memabukkan engkau. Kita pun faham macam tu. Takkan timbang nak jadi kita sentuh mabuk tak? Tak mabuk. Kita beli dia tuan-tuan, mabuk tak? Tak mabuk lagi pasal tak minum lagi. Tapi kita dalam agama kita melaranglah. Walaupun kita tak minum tapi kita beli. Hukum dia apa tuan-tuan? Haram. Bahkan kita dilarang sama sekali daripada sentuh dia. Jangan sentuh. Jangan ambil dia. Kerana minuman itu adalah minuman yang Allah Subhanahu wa taala haram, artinya Allah taala benci. Bahkan arak ini di dalam Quran disebut dengan najis. Najis. Maka apa yang kita nak sambung malam ni tuan-tuan daripada nasihat yang ketiga, kaitannya itu ialah tentang ilmu tidak akan memberi manfaat kepada seseorang itu apabila selagi mana dia tidak mengamalkan ilmu yang ada pada diri dia. Cuba kita tengok tajuk kita tu. Nasihat yang ketiga itu, ilmu tidak memberi manfaat kecuali bila diamalkan. Tadi kita tengok syair Parsi tadi, dia kata 2000 kilo arak ditimbang dia nak boleh jadi mabuk tak? Tak mabuk lagi pasal tak minum dia. Tapi kalau minum 2 kilo 2000 kilo arak tadi tuan-tuan, jangan kata mabuk. Rasanya mampu terus mati. Ini contoh lah tuan-tuan, dia buat contoh sahaja nak bagi kita faham. Nak bagi kita faham. Kalau tak minum makna tak mabuk. Macam itulah juga ilmu kalau tak amal tak bagi manfaat apa-apa. Macam mana kita nak dapat manfaat daripada ilmu? Maka syarat dia kita kena amalkan ilmu. Boleh faham tuan-tuan? Kena amal. Jadi dia kata lagi dalam kitab kita ni, jadi jika engkau belajar ilmu 100 tahun lamanya dan engkau menghimpunkan 1000 buah kitab, maka engkau masih belum layak mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengamalkan ilmu tersebut. Ngajilah lama mana pun. Ada orang dia bangga dia mengaji dah 10 tahun, belas tahun. Kalau dalam kitab kita dia kata sehingga 100 tahun lamanya.
Bahkan ada orang tuan-tuan, dia seronok kumpul kitab. Nah, kalau bagi penuntut ilmu agama ni, orang-orang mengaji ilmu agama tuan-tuan, memang dia ada satu minat, satu kita kata apa, favorite dia, apa dia, kumpul kitab. Tuan-tuan biasa pergi rumah tok-tok guru, pergi rumah ustaz-ustaz lah, rumah alim ulama, tengok di rumah mereka tuan-tuan, akan ada rak buku, nah, rak kitab, yang mana kitab-kitab tersusun banyak sekali. Saya pun sama tuan-tuan, minat tu ada. Bahkan bila kita pergi jumpa tok-tok guru, kita pergi kursus jumpa alim ulama, apa yang mereka pesan pada dia? Kita sebagai orang agama, kita kena ada banyak koleksi buku agama. Nah, bahkan kalau kita tengok orang yang bukan daripada bidang agama pun tuan-tuan, dia ada minat tu juga. No cikgu no. Apa-apa bidang sekalipun, dia ada minat nak kumpul buku-buku. Kalau dia minat bidang apa tuan-tuan, contohnya bidang matematik, dia akan cari apa-apa buku yang berkaitan dengan matematik, dia akan simpan di rumah dia. Nanti suatu masa dia perlu kepada buat rujukan, maka buku-buku itu akan menjadi keperluan kepada dia untuk dia rujuk. Nah, di dalam itu ada sumber-sumber yang berbagai-bagai, ada rujukan yang berbagai-bagai, nah, untuk boleh dijadikan sebagai bahan. Begitulah juga tuan-tuan, orang agama ni dia minat. Apa kitab pun dia nak beli. Ada keluaran baru, nah, ada cetakan baru, nah, judul yang baru, tajuk yang baru, dia akan beli. Duit ni dia tak sayang tuan-tuan. Nah, macam saya tu tak banyak lah. Kita kalau pergi rumah tok-tok guru lain, alim ulama lain, lagi penuh tuan-tuan. Sampai di rumah mereka itu ada library, ada satu perpustakaan, pusat sumber. Nah, dia buat satu bilik penuh dengan kitab. Guru saya di pondok dulu tuan-tuan, pun sama. Dia ada satu library dia, kita masuk tu dia, Masya Allah, ni waktu bila tok guru baca ni, beribu kitab tuan-tuan, beribu kitab. Yang Masya Allahnya tuan-tuan, bila saya pergi semak, saya pergi ambil, saya buka tuan-tuan, Masya Allah, kitab-kitab itu penuh dengan dhabit, maksudnya catitan, dia catit. Dia tok guru tuan-tuan, dia taraf ulama lah, ahli majlis fatwa dia ni. Memang dia orang mengaji. Kita ni takat beli ya. Nah, buat koleksi duk pamer ya. Orang tengok, oh kemas ustaz, tengok kitab banyak rumah ustaz tu. Baca ke? Dak beli ya saja beli. Nah, buat koleksi, buat boh dalam ambari, susu elok-elok, bagi lawa. Ulama tuan-tuan, dia ada kitab, dia mengaji kitab tu, dia baca kitab tuan-tuan, dia belajar kitab. Nah, hari ni kita nak ambil tuan-tuan, nak ambil kefahaman daripada apa yang dilakukan oleh para alim ulama. Ulama dia baca kitab banyak, dia tulis kitab banyak, dia baca kitab banyak tuan-tuan. Sebab tu mereka penuh dengan ilmu. Ulama ni orang yang kaya dengan ilmu. Nah, kalau seorang yang tak kaya dengan ilmu, tak ada banyak ilmu, dia tidak layak digelar sebagai ulama. Nah, bila kata ulama, orang yang kaya dengan ilmu, banyak sekali ilmu. Dia pakar dalam ilmu apa? Tauhid di antaranya. Dia bukan pakar dalam satu bidang ilmu, bahkan dia pakar dalam semua bidang ilmu. Kalau kata dalam bidang agama tuan-tuan, bukan satu bidang, banyak. Tauhid, fiqh, nah, tasawuf, syariah, usuluddin, apa lagi? Tafsir, hadis, balaghah, mutalaah, nah, nahu, saraf. Oh, macam-macam tu. Macam-macam. Itu yang saya sebut sebahagian. Ada lagi tak? Ada lagi, banyak-banyak lagi. Tuan, yang kata ulama ni mereka kuasai semua tu tuan-tuan. Nah, kalau kita rujuk mereka nak tanya tentang hukum, nak tanya tentang apa jua permasalahan, maka mereka boleh, insya-Allah mereka boleh jawab. Tapi orang yang belum capai tahap maqam ulama, mungkin tak semua persoalan, permasalahan dia boleh jawab. Ni kita kena faham. Saya sebut di mana-mana tuan-tuan, supaya orang boleh beza ulama dengan ustaz tak sama. Nah, ulama ni dia kaya ilmu, dia penuh dengan ilmu. Nah, dia pun mengaji, mengambil masa yang panjang. Mereka telah habiskan mungkin separuh daripada
usia mereka, hayat mereka itu dengan menuntut ilmu saja. Habis mengaji di Mekah, pi Madinah. Habis Madinah, balik mai mengaji pondok-pondok pula, pi Malta tuan-tuan. Ngaji di Patani, Thailand. Nah, kita tak mengaji macam tu tuan-tuan. Ulama dia habiskan masa. Tengok tok-tok guru kita yang tulis-tulis kitab tuan-tuan. Nah, terutamanya ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama Melayu kita. Mereka ni dahulunya banyak menghabiskan masa mengaji ilmu di Mekah. Nah, di Mekah, di Madinah, nah, di apa nama Timur Tengah kita kata, negara-negara Arab. Sekembalinya mereka balik daripada sana, mereka balik pula tuan-tuan mengaji di dalam negara, di sebelah tanah Melayu ni, Nusantara, nah, Asia Tenggara. Lepas tu mereka buka pondok, buka pusat pengajian. Mereka tulis pula kitab tuan-tuan. Untuk apa? Nak bagi mudah orang Melayu ni, orang Jawi. Orang Melayu ni diistilahkan dengan orang Jawi. Nah, kalau kita pergi negara Arab, orang Arab tanya kat kita, anta Jawi? Makna dia maksudkan, dia tanya kita, kamu ni orang Melayu? Saya pergi Syria dulu, awal macam tu, orang Arab tanya kat saya, anta Jawi? Saya pun pelik dah. Awak dia tanya aku masuk Jawi ke belum kah? Nah, oh dia tanya aku sunat ke belum? Bukan. Dia tanya, anta ni Melayu kah? Nah, Jawi tu. Sebab apa tuan-tuan dia sebut Jawi? Sebab dahulu orang-orang dulu, nah, tulisan mereka tulisan apa? Jawi. Bukan tulisan bahasa Melayu ni. Nah, kata Jawi ni. Sebab tu orang Melayu dikenali di kalangan orang Arab, bangsa Arab dengan istilah bangsa Jawi ataupun orang Jawi. Kita tulis Jawi. Nah, akhirnya bahasa Jawi, apa ni tulisan Jawi itu hilang lenyap daripada dunia Melayu pada hari ini. Yang mana tulisan tersebut dihilangkan oleh siapa tuan-tuan? Oleh Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang menjadi angkaranya ialah orang Melayu sendiri. Tak ada atas dunia ni, kata ulama, nah, satu bahasa yang dihilangkan, yang dimusnahkan oleh bangsa sendiri melainkan bangsa Melayu saja. Setuju tak? Setuju tak? Tak ada satu bangsa pun dalam dunia ni yang bangsa tu hilangkan bahasa dia, hilangkan tulisan dia, melainkan Melayu saja. Nah, siapa tak puas hati, jangan marah tuan-tuan. Tapi itulah realiti dia, hakikat dia. Nah, Akhil Johari yang telah memusnahkan tulisan Jawi yang suatu ketika dahulu yang diguna pakai oleh orang-orang Melayu kita. Tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi kita sebut tadi, kalau banyak kitab sekalipun, tapi tak dibacanya, tak ditelaah dia, mengulang kaji dia, merujuk dia, ditalaki dengan guru, tak jadi apa tuan-tuan. Dia tidak akan memberi apa manfaat. Tapi penting. Sebab apa guru sebut, ulama suruh kita kumpul juga kitab-kitab tu. Karena saya sebut tadi, mungkin satu masa nanti kita akan perlu kepada dia. Bila kita nak rujuk mudah. Di mana? Ada. Kita cari saja di library di rumah kita ada kitab ni. Nah, kerana kitab-kitab, ada kitab-kitab yang tak mudah untuk didapati tuan-tuan. Ada mungkin kitab yang senang untuk kita dapat, tapi tak semua. Ada kitab yang kena order dulu, ambil masa berbulan-bulan. Nah, ada ambil yang masa sampai bertahun-tahun. Kerana dia order daripada negara luar, daripada Arab. Dia nak post mai ke negara kita, semua tu ambil masa tuan-tuan. Jadi penting juga kalau bagi siapa yang minat untuk kumpul koleksi kitab, tapi jangan kumpul sahaja. Kumpul dengan niat apa dia, mudah-mudahan nanti satu masa bila perlu aku akan gunakan dia. Satu masa bila Allah Ta'ala bagi peluang, ada masa, kita akan baca dia. Tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala. Ini untuk kita dapat manfaat. Jadi jangan kumpul saja. Kalau boleh ambil baca juga. Kitab-kitab yang kita beli tuan-tuan untuk mengaji dengan guru kita tu, jangan tunggu hari mengaji baru nak baca. Sebelum kita nak bertemu hari mengaji, kita dah selak dah, buka dah, ambil dah kitab kita tengok. Apa yang kita akan belajar untuk kelas yang akan datang. Mudah-mudahan kita akan dapat manfaat dan kefahaman kita itu lebih jelas apabila bertemu pada hari kelas nanti, hari kuliah itu. Tuan-tuan dirahmati Allah. Dan seterusnya dia kata apa? Belum layak mendapatkan rahmat Allah
melainkan dengan amal ilmu ini. Bahkan Allah Ta'ala takkan bagi rahmat dia, kasih sayang dia, selagi mana tidak amal ilmu itu. Macam mana kita nak dapat rahmat kasih sayang Allah tuan-tuan? Maka kita kena amal ilmu. Ni penting dia. Nah, apa ilmu pun kena amal. Walaupun sekecil-kecil ilmu guru kita bagi kita ilmu tu, alah apalah sangat, dia suruh kita selawat macam tadi ni, alah selawat. Nah, kita rasa tak ada apa pun. Tapi tuan-tuan, selawat ni besar. Bila kita sebut tadi, kerana dengan selawat kita akan bertemu dengan Nabi SAW di sana. Tapi kalau tanpa selawat itu sedikit, mana mungkin kita nak dapat bertemu dengan Nabi SAW di hari akhirat nanti. Nah, guru dia sebut tu tuan-tuan, maknanya adalah sesuatu yang penting untuk kita, ada sesuatu yang baik, manfaat untuk kita. Ingat ustaz apa nama cerita tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Ada satu orang ustaz dia cerita waktu dia mengaji di Jordan dahulu. Ada satu orang syekh. Nah, waktu hari kuliah, satu kuliah tu tuan-tuan, dia tak banyak sangat bagi pengisian. Nah, tapi daripada apa yang dia sampaikan, ada satu benda yang dikatakan sangat besar. Apa dia? Dia bagi satu amalan zikir pada murid dia. Nah, daripada banyak-banyak mungkin tak semua kita dapat apa yang disampaikan tadi ni, tapi kurang-kurang kita dapat ambil satu ataupun dua ataupun tiga daripada apa yang disampaikan tu untuk kita amal. Tuan kata tadi ni, saya kata mungkin banyak kita tak mampu, tapi jangan tinggal semua, kita buat yang mana kita mampu. Jadi guru ni dia kongsi satu amalan zikir Nabi SAW. Di dalam hadis yang Nabi sebut apa? Kalimatan habibatan ila rahman, khafifatan ala lisan, khafifatan fil mizan, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Syekh ni kongsi hak tu. Dia pun dengar apa maksud dia ni. Murid ni dengar apa maksud dia daripada hadis tadi, daripada zikir ini. Nabi SAW kata kalimatan, dua kalimah, habibatan ila rahman, dua kalimah yang disukai oleh Tuhan Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Khafifatan 'ala lisan, sangat apa? Sangat mudah, sangat ringan pada lidah. 'Alal lisan, tak berat mana pun. Mana-mana zikir pun tak berat. Yang beratnya lidah kita yang berat tuan-tuan. Zikir ni tak berat, yang berat ni lidah kita nak menyebut dia. Khafifatan 'alal lisan, saqilatan fil mizan. Nabi kata pula berat pada timbangan al-mizan. Apakah zikir tersebut? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Jadi murid ni pun tuan-tuan, dia dapat yang tu daripada banyak-banyak ayat tadi Tok Guru sampaikan. Nah, ayat tu yang dia ambil. Maka dia bukan setakat dia amalkan, bahkan dia sampaikan, dia kongsikan, dia share pada orang lain. Kita ni tuan-tuan dia ikut mengaji ni, balik kita ada share pula kat siapa-siapa, kat anak isteri, kat ahli keluarga kita. Jangan kita amal untuk diri kita sahaja. Kok diri kita pun tak lepas, macam mana nak amal kat orang lain? Ini penting tuan-tuan. Ulama kata sebelum kita nak share pada orang, kita kena guna dulu. Tips dia apa dia? Sebelum kita nak share pada orang, kita kena amal dulu. Nah, kesan daripada kita amal sesuatu amalan itu, bila kita share ke orang, insya-Allah Allah Taala pun akan permudahkan orang lain yang mendengar share yang kita amalan yang kita sharekan itu, kita kongsikan itu, untuk dia dapat amalkan. Faham tak tuan? Jadi ni kita nak bagi manfaat tuan-tuan. Nabi kata apa? Khairun nas an yanfa'u lin nas. Sebaik-baik manusia iaitulah orang manusia yang mampu memberi manfaat pada orang lain. Kita tak boleh bagi banyak, bagi sikit lah. Takat mana kita ada guru, cara guru kita hak mengaji ni, cara kita mengaji tuan-tuan, balik sekali. Nah, kita bagi tahu pula kat siapa-siapa, kongsikan. Nah, jangan kita kedekut dengan ilmu. Mudah-mudahan kita boleh manfaat dan orang lain juga boleh
boleh manfaat insya-Allah. Baik tuan-tuan, tu dia cerita dia. Boleh ke lajak sikit ni? Tak apa ke? Kata no, satgi kena satgi tak pasal pula. Wallahu alam. Sikitlah lagi tuan-tuan, kita tengok last. Sikit sangat tu sentuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tengok ayat Al-Quran tu, surah An-Najm ayat 39. Kata Allah, wa allaysa li insani illa ma sa'a. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan sesungguhnya manusia itu tidak akan mendapat sesuatu melainkan apa yang diusahakannya. Berbeza pula tuan-tuan dalam ayat ni. Allah Subhanahu wa taala sebutkan manusia itu dia tidak akan dapat sesuatu yang dia nak, yang dia nak capai, yang dia hajati, melainkan dia kena usaha. Nah, tuan-tuan, macam itulah kita kata nak dapat manfaat ni. Tak boleh hanya kita beli kitab, nak kita main mengaji dengar saja, balik kita tak amal pun, kita tak guna dia, kita tak praktikkan dia, tak jadi. Allah Ta'ala sebut dalam ayat tadi ni, kata Allah, siapa yang nak sesuatu dia kena usaha. Allah Ta'ala melihat kepada sejauh mana usaha kita. Satu orang tuan-tuan dia nak makan, tuan-tuan dia merintih, ya Allah saya tak makan lagi ya Allah. Tuan-tuan nak tanya ke tuan-tuan, makanan akan turun daripada langit kan masuk ke dalam mulut bagi orang yang kelaparan ni? Takkan punya tuan-tuan, mustahil. Tapi dia kena usaha untuk dia bekerja. Macam mana dia nak dapat cari sumber untuk dia makan. Nah, insya-Allah Allah Ta'ala memandang kepada usaha tadi ni. Allah Ta'ala akan tunjukkan jalan macam mana dia akan dapat sumber untuk dia makan. Nah, sama ada dengan cara yang baik ataupun dengan cara yang tidak baik. Dua-dua tu Allah Ta'ala boleh bagi. Betul tak betul? Yang penting usaha. Tuan-tuan, orang yang dia nak senang dengan mudah tuan-tuan, dengan cara baik pun boleh, dengan cara tak baik pun boleh. Dua-dua tu Allah Ta'ala bagi jalan. Tapi kita pilih jalan yang baik tuan-tuan, jalan yang diradai oleh Allah. Jangan kita pilih jalan yang tak baik, kerana jalan yang tak baik itu jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala bagi dua-dua jalan, pilih yang mana satu. Nah, aku akan tolong. Nak buat tak baik, aku akan tolong. Tapi jangan salahkan Allah. Allah Ta'ala kata jangan salahkan aku, hang salah diri hang. Sampai hang yang pilih jalan ni, hang nak rosak diri hang, hang nak musnahkan diri hang. Tuan-tuan, jadi bergantung kepada usaha kita. Macam tu juga kita nak berjaya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, nak berjaya di akhirat. Ada orang baru ni tanya saya di Sungai Aceh, saya kuliah. Dia tanya, ustaz, betul ke saya duk dengar ni orang duk kata amalan tak penting? Kerana Allah Ta'ala bukan nak tengok amalan kita. Ada orang tak ada amalan pun, amalan dia tak setara mana, tak hebat mana pun. Tapi bila dia mati, Allah Ta'ala bagi syurga kat dia. Betul ke ustaz ayat tu? Kita kata, kita pun biasa dengar kan. Ada orang duk cerita lagu tu. Dia kata amalan ni tak penting, kerana Allah Ta'ala bukan tengok amalan kita pada hari ini, tapi Allah Ta'ala nak tengok waktu kita mati esok, amalan kita macam mana. Tuan-tuan, betul kalau kita fikir tu. Tapi kalau kita fikir balik, kita nak mati tuan-tuan, kita tahu ke tuan-tuan time tu apa amalan yang kita buat? Kita tak tahu. Mungkin amalan ketika kita nak mati tu, kita tengah buat apa? Tengok televisyen, tengah lalai, tengah lara. Siapa tahu time tu lah malaikat pencabut nyawa nak buat kerja dia. Maka kalau kita mati dalam keadaan duk tengah lalai daripada mengingati Allah SWT. Jadi jangan tunggu nak buat amalan ni, tunggu nak mati. Tok-tok guru kita, alim ulama kita, ustaz kita duk pesan macam tu. Jangan nak buat amalan ni, tunggu dah sampai ni, roh dah sampai halqum ni, barulah nak buat. Time tu dah terlambat. Maka amalan menjadi penting bila tuan-tuan? Sekarang ni. Kerana di waktu roh dah sampai di halqum tak penting lah. Bahkan kita menyesal, kita nak kembali semula untuk dapat buat amalan. Buat daripada sekarang tuan-tuan. Amalan penting tak? Penting. Nabi SAW kata apa? Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wala suwarikum walakinna Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, atau kama qala.
Maksudnya apa dia? Nabi kata Allah Ta'ala tidak melihat akan jasad kamu, tubuh badan kamu, rupa paras kamu, bentuk kamu, warna kulit kamu. Allah Ta'ala tak tengok, tuan-tuan. Akan tetapi Nabi kata yang Allah Ta'ala nak tengok apa dia? Walakinallah yanzuru ila qulubikum, nak tengok hati-hati kita. Ni hati kita ni elok tak elok, bagus tak bagus, ada Allah ke tak ada Allah, ada iman ke tak ada iman. Hak tu yang Allah Ta'ala nak tengok. Dan yang keduanya Nabi kata Allah Ta'ala nak tengok apa? Wa a'malikum, Allah Ta'ala nak tengok pula amalan-amalan kamu. Siapa kata amalan tak penting? Amalan penting tak? Amalan penting. Tapi yang penting kita kena pastikan qulubikum tadi ni, biar ikhlas, biar niat kita tu betul nak cari redha Allah, nak cari syurga Allah. Jangan nanti tuan-tuan kita ada amalan tapi amalan kita tak ikhlas kepada Allah SWT, akhirnya musnah begitu saja. Allah Ta'ala tak pandang dan tak terima di sisi dia. Jadi amalan penting tuan-tuan. Jangan kita kata amalan tak penting. Sebab ada orang yang berfahaman macam tu. Kerana dia kata ada kisah yang Nabi kata perempuan yang melacurkan diri dia, seorang perempuan pelacur yang telah memberikan minum kepada anjing yang sedang dahaga, kan? Akhirnya dia mati. Selepas itu Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang yang seperti ini, golongan seperti ini, dia kata apa? Kan Allah Ta'ala tengok amalan dia sebelum dia mati tu. Apa dia amalan dia? Dia telah beri minum pada anjing yang sedang dahaga, sedangkan dia adalah seorang perempuan yang melacurkan diri dia. Di sisi masyarakat ni dia hina pasal dia seorang pelacur, JRO. Bahkan di sisi Allah pun Allah Ta'ala hina, tapi sebabkan dia bagi. Saya kata apa? Kalau kita faham macam tu, hampir bagi minum kat anjing sudah zah mayang pun tak zah apa. Ini habuan dia, nasib dia, rezeki dia Allah Ta'ala nak bagi macam tu. Kita ni tak tahu. Kita tak tahu. Kita jangan bergantung dengan cerita tu saja, tapi daripada cerita tu kita boleh ambil pengajarannya. Allah Ta'ala tidak menilik kita daripada sekarang, tapi Allah Ta'ala menilik kita waktu kita di hujung usia, di hujung hayat kita. Lah ni kita duk usaha untuk apa? Kita betulkan diri kita, niat kita bagi betul ikhlas, supaya biar nanti dah hujung nak mati dia, kita ni diterima oleh Allah Ta'ala, roh kita diterima oleh Allah SWT, dicucuri rahmat oleh Allah SWT, ditempatkan dia di kalangan orang yang beriman. Tu dia maksud dia, tuan-tuan. Jadi kena usaha, apa pun kena usaha. Nak senang ke, nak kaya ke, nak berjaya ke, apa pun dalam hidup ini, di dunia bahkan di akhirat, kena usaha. Nabi sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata apa? Siapa yang nak berjaya di dunia, dia kena ada ilmu, dan siapa yang nak berjaya di akhirat pun dia kena ada ilmu. Ilmu menjadi benda yang sangat penting untuk kita di dunia ini, hidup di dunia, dan untuk kita nak hidup di akhirat nanti. Siapa yang tak usaha kepada ilmu, tak main mengaji ilmu ni, cari ilmu, menadah kitab dengan guru, duduk dekat talaki dengan guru ni, esok dia rugi, tuan-tuan. Dunia dia mungkin berjaya dalam perniagaan dia, dalam urusan hidup dia yang lain, tetapi kerana ilmu telah ditinggalkan, ilmu yang tinggalkan dia ke dia tinggalkan ilmu, tuan-tuan? Kita yang tinggalkan ilmu. Ilmu ni dia nak bagi kat kita, tapi kita tak berhajat dengan dia, maka dia pun tidak berkehendak kepada kita. Maka kena cari ilmu, datang kepada guru, talaqi kitab, duduk dengan dekat dengan dia, belajar, ambil manfaat, supaya mana kita berjaya dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Dan yang seterusnya untuk kita habiskan yang ni, dan firman lagi Allah Ta'ala kata, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan, sadaqallahul azim. Surah Al-Kahfi ayat 110. Allah Ta'ala kata, maka sesiapa yang mengharapkan akan bertemu Tuhannya, siapa-siapa yang berharap nak bertemu dengan Allah, maka hendaklah ia beramal dengan amal yang soleh. Tuan-tuan, ni dalil-dalil yang boleh kita ambil kefahaman. Bukti-bukti daripada Al-Quran, yang mana Allah Ta'ala kata, siapa yang nak bertemu dengan Allah, sebelum nak bertemu dengan Allah, dia kena bawa apa? Dia kena sediakan amalan, dia kena bawa bekal. Bukan boleh pi macam tu, tak bawa apa.
Nah, kita atas dunia pun tuan-tuan, kalau ada urusan apa-apa pun kena sedia apa patut. Nah, dia ada prosedur dia. Nak pergi jumpa qadi ke, DO ke, tok penghulu ke, tua kampung ke, pengetua ke, apa pun lah. Nah, dia ada saluran dia. Sebelum nak pergi jumpa, ada kerani dia, ada PA dia, dia tanya ada bawa ada apa-apa ni. Oh, tak bawa, dia kata tak bawa tak boleh jumpa. Nah, esok mai pula dia kata bawa. Salinan kad kenalan bawa mai. Nampak tu? Ini kan kita dengan Allah Ta'ala, kita nak balik dengan Allah tak buat apa. Ada orang dia hidup 50 tahun, 60 tahun, tuan-tuan, dia sia-siakan hidup dia dengan kesenorokan dunia ni untuk buat dosa maksiat. Dia esok dia balik depan Allah Ta'ala, dia tak bawa apa, tuan-tuan. Bagaimana ketika itu Allah Ta'ala nak redha kepada manusia itu? Redha dengan erti kata Allah Ta'ala nak jadi suka kepada manusia itu. Allah Ta'ala nak terima manusia itu sebagai hamba dia, Abdullah. Sedangkan dia tak ada bawa apa-apa. Jadi kita kena ingat, bila kita nak balik depan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kata faman kana yarju liqa'a rabbih, barang sesiapa yang nak balik jumpa aku, falyamal amalan salihah. Allah Ta'ala tak kata bawalah harta benda, bawalah duit ringgit, bawalah sijil kamu, ijazah kamu, tak. Tapi Allah Ta'ala kata bawalah bekal yang berupa amalan salihah, amal yang salih. Amal salih ni maksudnya apa? Nah, amalan-amalan yang berbentuk yang wajib dan juga yang sunnah. Kata ulama, ibadah yang wajib dan juga yang sunat. Tuan-tuan, dua-dua ni. Siapa nak berjaya, dia kena dua-dua. Ulama tak sebut tumpu yang wajib saja, sunat tak payah buat dak. Tuan-tuan bacalah kitab mana-mana pun, ulama akan kata amalan salihah di sini ialah apa dia? Buat yang wajib dan buat yang sunat. Mudah-mudahan akan memberi kejayaan kepada kita. Nah, jangan kita sangka buat yang wajib mungkin kita akan berjaya, tuan-tuan. Mungkin, tak mustahil di sisi Allah, tetapi belum tentu lagi yang wajib itu menjadi kejayaan buat kita. Sedangkan Nabi SAW telah tunjukkan bagaimana Nabi berjaya dengan Nabi melengkapi hidup dia dengan amalan-amalan sunat. Sedangkan kita tak ada amalan sunat, macam mana nak berjaya? Tapi di sisi Allah tidak mustahil semua itu. Tapi kita ni manusia biasa, tuan-tuan, kita kena lebih daripada itu. Nah, kalau Nabi tunjukkan contoh macam tu, maka kita kena ikut macam mana yang Nabi telah tunjukkan kepada kita. Okay. Dan seterusnya lagi Allah Ta'ala ceritakan lagi dalam ayat yang lain. Ni yang terakhirlah, tuan-tuan, last sekali. Dan firman-Nya jazaa'an bima kanu yaqsibun, surah At-Taubah ayat 82. Sadaqallahul azim. Maksudnya balasan yang diberikan kepada mereka itu adalah sebagai balasan bagi amal yang telah mereka lakukan. Ni kata Allah, siapa yang usaha tadi ni, yang kata Allah, siapa yang usaha, dia nak dapat sesuatu, dia kena usaha, Allah Ta'ala akan bagi. Nah, kita tengok dalam ayat yang lain, kata Allah, balasan yang mereka nak dapat itu, mereka akan dapat daripada apa yang mereka lakukan. Kalau dia buat benda baik, perkara yang baik, maka dia boleh habuan baik, pahala daripada Allah. Tapi kalau dia buat benda-benda yang tak elok, benda-benda yang berupa dosa dan maksiat, maka Allah Ta'ala akan bagi balasan yang berupa azab seksa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita takkan terlepas, tuan-tuan. Nah, ini yang kata keadilan. Nah, Allah Ta'ala Tuhan yang maha adil. Siapa buat baik boleh habuan baik di sana, siapa buat tak baik atas dunia ni boleh habuan juga esok di sana. Nak rugi apa, tak rugi mana pun, tuan-tuan. Nah, yang ruginya siapa dia? Orang yang buat dosa maksiat. Orang yang buat kebaikan, dicemuh dia, dihina dia, dikutuk dia, dikeji dia, orang mengata kat dia, dia tak rugi, tuan-tuan, kerana di sana nanti dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat ni kita kena faham, tuan-tuan. Kita kena yakin, percaya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk apa, tuan-tuan? Kita kukuhkan keyakinan, kepercayaan kita ni di dalam kita nak amalkan ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh guru-guru kita, ilmu-ilmu yang kita pelajari selama ni. Karena kadang-kadang ada orang dia belajar, tuan-tuan, yang kita sebut apa, dia jadi lemah nak amal ni. Masalah kat mana nak amal tu? Tuan-tuan ingat pepatah Arab ada mengatakan apa? Sebuah pokok itu
bila mana dia subur dia akan berbuah. Tetapi kalau pokok itu dia tak subur, maka dia tidak akan berbuah. Begitulah juga tuan-tuan. Nah, amalan kita akan menjadi subur bila kita amal. Tapi kalau amalan kita tak subur tu sebab apa? Sebab kita tak amal dia. Kita tahu, kita kata selawat, nah, waktu duha, sembahyang duha, nah, bangkit awal sikit sebelum subuh, qiyamul lail, dapat 2 rakaat tahajud pun tak apa. Nah, sebelum tidur sekali witir, qabliyah ba'diyah lepas sembahyang jangan tinggal. Nah, dan sebagainya yang lain jangan tak buat, tuan-tuan, kita buat. Nah, kerana orang yang apabila dia mati, tuan-tuan, nah, dia akan ingat semua tu rupa-rupanya apa yang disebut kepada dia dahulu waktu di dunia, waktu dia hidup. Dia tak buat, bila dia mati baru dia menyesal, tuan-tuan. Nah, dia menyesal. Jadi kita yang dah tahu ni, kita yang dah tahu, tuan-tuan, jangan tak buat. Kelak kita pun akan termasuk juga sebagai orang yang menyesal dan juga orang yang rugi. Jadi insya-Allah itu yang sempat dululah, tuan-tuan, kita sentuh pada malam ini, ambil masa juga ni. Nah, saya minta maaf. Mudah-mudahan apa yang kita sentuh pada malam ini dapat memberi peringatan kepada kita. Kita dapat manfaat, faedah kebaikan dan juga iktibar pengajaran buat diri kita. Nah, sebab kita dalam hidup ni kita perlu, tuan-tuan, benda-benda ni. Kita main mengaji ni kita dapat macam ni lah, tuan-tuan. Nah, satu peringatan, pengajaran, dapat faedah ilmu pengetahuan untuk kita guna dalam hidup kita. Kalau tanpa semua ni, tuan-tuan, macam mana kita nak berjalan di atas muka bumi Allah? Nah, mungkin kita akan berjalan, tetapi perjalanan kita itu penuh dengan apa? Penuh dengan rintangan, halangan untuk kita nak dapat buat amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, insya-Allah. Baik, sekadar itu dulu untuk malam ini. Yang selebihnya, bakinya itu kita akan sambung pada kuliah yang akan datang bulan hadapan, insya-Allah. Baik, sebelum saya berhenti, jika ada sebarang pertanyaan, soalan, silakan, tuan-tuan. Ada nak tanya ke apa ke? Tak ada nak? Saya teringat ada satu orang dia tanya juga baru ni di Sungai Cih tu, dia tanya, Allahumma salli ala Muhammad. Dia kata, Ustaz, orang yang dia ni buat amalan bagus, banyak amalan, tapi tak ada ilmu, macam mana, Ustaz? Itu soalan dia. Tuan-tuan, ulama kata orang yang ada amalan tetapi tidak ada ilmu, maka amalannya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita nak amalan kita diterima, resepi dia apa dia, tuan-tuan? Kita kena ada ilmu. Tu yang kata tadi, nak berjaya dunia kena ada ilmu, nak berjaya di sana pun kena ada ilmu. Ilmu penting kedua-duanya. Nah, kita tak boleh buat amalan tanpa ilmu. Kerana amalan tanpa ilmu ni ibarat yang kata pokok tu ada tapi tak subur, tak berbuah. Pasal apa? Mungkin dia tak dibaja, tak disemai, dia tak subur, tak disiram dia. Nah, dia tak subur. Nah, jadi insya-Allah, tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita sentuh malam ni dapat memberi kepada kita input-input yang berguna untuk kita dapat guna pada diri kita, kehidupan kita, dan dapat sampaikan kepada orang yang lain. Terima kasih atas perhatian yang baiknya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang, yang lemah, salah dan silap, saya minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya minta ampun dan maaf kepada tuan-tuan sekalian. Bulan depan kita jumpa lagi jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, lepas sembahyang isyak sekejap lagi kita selawat sikit noh. Selawat kat Nabi, dan kalau boleh saya minta lah, tuan-tuan, tiap-tiap kali lepas sembahyang kita cuba hidupkan di masjid kita ni. Tiap-tiap kali lepas sembahyang kita selawat pada Nabi. Sebab zaman Covid ni tak boleh kesalam kan? Tak boleh salam. Jadi kita tukar dengan selawat kepada Nabi. Ya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم